Assalamualaikum, saya Farida binti Baba, nombor matrik 141086 dan rakan saya Nur Syamimi binti Sansu, nombor matrik 141027. Tajuk yang ingin kami bincangkan hari ini adalah Al-Quran dan sains tidak dapat dipisahkan. Hubungan Al-Quran dan juga sains. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan sebagai petunjuk agar manusia dapat membezakan antara yang hak dan juga batil. Al-Quran juga mampu untuk membentuk minda saintifik umat Islam. Minda saintifik ini adalah mementingkan dalil dan juga bukti. Dalam surah Al-Baqarah ayat 260, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah agar ditunjukkan bukti berhubung kebangkitan semula selepas mati untuk mengukuhkan lagi keyakinan yang sedia ada. Baginda berkata, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku tentang bagaimana kamu menghidupkan mereka yang mati." Allah berkata, "Apakah kamu tidak yakin?" Nabi Ibrahim berkata, "Aku telah yakin, tetapi agar hatiku lebih mantap dengan iman." Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lagi tahap keyakinan baginda daripada ilmu al-yakin, iaitu keyakinan berdasarkan hujah ilmu, kepada ain al-yakin, iaitu keyakinan berdasarkan penglihatan, yang disebut dalam Al-Asas Fit Tafsir oleh Syekh Said Hawa kerana bukti dan dalil adalah penting. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9 yang bermaksud, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang aqwam dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahawa bagi mereka ada pahala yang besar." Kalimat aqwam ini bermaksud jalan yang paling benar, adil dan tepat. Sains pula adalah penemuan berdasarkan cerapan dan kajian yang dilakukan oleh manusia. Sains juga didefinisikan sebagai keutamaan dalam mencari kebenaran. Sains termasuk dalam fardu kifayah seperti perubatan dan geologi kerana memberi manfaat dalam meningkatkan keimanan seseorang. Al-Quran dan sains adalah sebahagian daripada epistemologi yang mengkaji teori ilmu dan hakikat kebenaran ilmu secara ilmiah berdasarkan petunjuk Al-Quran. Sains dan agama saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Kedua-duanya memang tidak boleh dipisahkan. Alam tabi'i perlu difahami, dikaji dan manusia mendapat manfaat daripadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat 68, "Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti?" Hal ini menekankan bahawa Al-Quran merupakan penawar bagi penyakit yang mula menyerang pemikiran manusia yang memperlihatkan bahawa sains itu tiada kaitan dengan konsep ketuhanan. Kini manusia sudah mempunyai petanda penyakit buta, iaitu buta pada hati yang perlu disembuhkan dengan petanda-petanda yang sudah diterangkan oleh Al-Quran. Al-Quran dan sains ia perlu dilihat dari pelbagai sudut. Al-Quran adalah kitab suci, iaitu firman Allah SWT yang dibawa oleh malaikat lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran mengandungi segala-galanya. Sains adalah salah satu sudut yang terdapat dalam Al-Quran. Ramai tokoh sains dan ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Rushd dan lain-lain menghayati Al-Quran dan menemui ilmu sains di dalamnya. Bukti Al-Quran dan sains tidak dapat dipisahkan dalam surah An-Naba ayat 6 hingga 7, iaitu, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak?" A Dictionary of the Natural Environment mendefinisikan gunung sebagai satu kawasan tinggi di atas muka bumi. The New Encyclopedia Britannica mendefinisikan gunung sebagai kawasan bumi yang lebih tinggi berbanding kawasan-kawasan yang lain. Definisi ini hanya menyentuh berkaitan aspek tanah tinggi di atas bumi tanpa menyentuh tentang akarnya di bawah bumi. Namun, Al-Quran menyatakan bahawa gunung adalah auta'id, iaitu pasak atau paku yang dibenamkan ke dalam sesuatu. Al-Quran menerangkan terdapat akar di bawah bumi yang berfungsi sebagai pasak. Oleh itu, sains moden telah mula menyedari bahawa gunung ganang mempunyai akar yang menunjang ke dalam bumi. Hal ini dibuktikan apabila
Frank Fresh dalam bukunya Earth menyatakan gunung ganang mempunyai akar yang menunjang ke dalam bumi. Seterusnya adalah surah Al-Mulk ayat 3, iaitu dialah yang menciptakan 7 petala langit yang berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini jelas membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu mencipta kehidupan dan menjadikan mereka pelbagai bentuk dan sifat. Jika teori evolusi mencadangkan bahawa haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan ini berasal daripada organisma unisel, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu menjelaskan bahawa semua itu dicipta daripada air. Menurut John Horgan, saintis Amerika menyebut dalam artikelnya In the Beginning tentang proses penciptaan pada peringkat permulaan adalah seolah-olah suatu keajaiban kerana terlalu banyak kondisi dan prinsip ataupun keadaan yang perlu dipenuhi. Sebahagian saintis berhujah bahawa jika diberi masa yang cukup, kemunculan organisma secara kebetulan boleh terhasil dari gabungan beberapa jenis bahan kimia. Profesor Edwin, ahli biologi dari Princeton University, and John Horgan menilai teori permulaan penciptaan atau The Beginning of Life atau Theory of Creation dengan keilmuan mereka dan menolak teori kebarangkalian ini. Satu kata kunci yang sering menghantui para penyokong teori evolusi ini adalah bagaimana kehidupan bermula atau origin of life. Pelbagai hipotesis yang diberikan yang pada akhirnya hanya tinggal sebagai hipotesis dan tidak dapat dibuktikan secara saintifik kerana terlalu mustahil untuk satu molekul protein terbentuk secara kebetulan yang seterusnya menghasilkan hidupan unisel. Hal ini kerana sesuatu yang terjadi ataupun tercetus pasti ada pencipta dan juga pencetus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syamimi binti Sansu. Khususnya saya akan menyambung kembali pembentangan kumpulan saya, yaitu yang berkaitan Al-Quran dan sains tidak dapat dipisahkan. Ini terbukti melalui surah Fussilat ayat 11. Allah berfirman yang bermaksud kemudian dia menuju ke langit yang masih berbentuk asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan patuh. Dalam surah Fussilat ayat 11 ini telah menjelaskan bagaimana pada awalnya langit dan bumi ini kosong tanpa ada sebarang objek pun, tetapi hanya ada asap, dan daripada asap inilah lahirnya bintang-bintang dan juga galaksi dengan disusuli kelahiran sistem surya dan juga bumi. Dalam kitab Al-Hasas Fit Tafsir dari Syekh Hawa juga telah berpendapat bahawa sesungguhnya memang sudah ada suatu keyakinan bahawa sebelumnya terjadinya bintang-bintang ini, keadaan di angkasa raya adalah di dalam bentuk gas seumpama asap. Dan para saintis daripada University Wisconsin ini juga telah mendapati bahwa awan-awan raksasa yang dipenuhi gas ini telah memainkan peranan yang penting dalam melahirkan bintang-bintang dan juga galaksi-galaksi di langit sebelum ini. Pihak NASA juga telah menemui 2 gumpalan awan raksasa yang dipenuhi dengan gas-gas yang bersuhu tinggi dan meyakini bahwa alam ini bermula lebih daripada kurang 15 bilion tahun dahulu dengan ledakan Big Bang dan melahirkan bintang-bintang, yaitu termasuk matahari dan planet-planet lain. Dan ini terbukti bahwa kebenaran Al-Quran yang terdapat dalam surah Fussilat ayat 11 mengenai langit dan bumi ini berasal daripada asap. Selain itu juga terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 48, Allah berfirman yang bermaksud Dia Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal,
bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun menimpa hambanya yang dikehendakinya, menjadikan mereka gembira. Dalam surah ini telah menceritakan mengenai kejadian hujan dengan secara terperinci dan juga membawa kita untuk melihat kekuasaan Allah SWT. Dalam surah Ar-Rum ayat 48 ini juga terdapatnya 3 peringkat dalam proses kejadian hujan, yaitu menunjukkan bagaimana hujan itu telah dicipta daripada sekumpulan awan, sekumpulan uap air yang telah bertukar menjadi awan, dan selepas itu air hujan keluar daripada kumpulan itu. Serta dinyatakan di dalam surah ini bahwa Allah boleh menurunkan hujan kepada sesiapa saja yang diinginkan olehnya. Setelah penciptaan radar cuaca, barulah proses pembentukan hujan dapat dikenal pasti dan dikaji serta berperingkat-peringkat pembentukan hujan ini dapat dikenal pasti, yaitu dalam jurnal Atmosphere, ilmuwan telah mengatakan bahwa terdapat 3 tahap dalam proses pembentukan hujan, yaitu 3 tahap tersebut meliputi adanya bahan-bahan yang berupa awan yang terpisah-pisah, kemudiannya awan-awan tersebut akan bergabung untuk membentuk titik-titik hujan sehinggalah curahan hujan terlihat. Temuan ini dalam proses pembentukan hujan ini amat mengagumkan para peneliti pada masa itu, tetapi sedangkan proses kejadian hujan ini telah diterangkan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu, yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 48. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa Al-Quran ini bukanlah hanya satu kitab yang akan menjelaskan tentang hukum hakam agama, tetapi juga menjelaskan tentang alam semesta dan juga tentang kehidupan manusia. Al-Quran ini juga mengandungi pengetahuan tentang dunia semula jadi, tetapi ianya juga mengandungi maklumat mengenai dimensi dalaman jiwa kita. Oleh itu dapat dikatakan bahwa Al-Quran dan sains ini tidak dapat dipisahkan, karena apa yang terkandung dalam Al-Quran ini dapat dibuktikan oleh banyak penyelidik tentang kebenarannya. Oke, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.